Hello, salam sejahtera and my warmest greetings to all my students, parents, and viewers. Today we are going to learn about countable nouns, uncountable nouns, and how do we express quantity when it comes to nouns. These are few things that we are going to cover today. So I hope, saya harap semua dalam keadaan yang sehat dan kuat. I hope you are as fit as a fiddle. And today we heard news from our Menteri Pertahanan regarding a strict SOP which will be enforced very soon, beginning from 25th. Saya harap dengan tindakan kerajaan untuk memperkukuhkan lagi SOP, harap-harap kita boleh mengawal wabak COVID-19 ini. Okay? My advice to all of you is, jangan harapkan kerajaan saja. Setiap rumah, setiap pelajar, setiap manusia mesti kena kerjasama dengan mengurangkan pergerakan. Kalau boleh, jangan keluar langsung dari rumah kecuali jika ada sesuatu yang mustahak sahaja. Okay? Sebab saya masih tengok ramai yang sedang membawa anak-anak kecil keluar bersiar-siar, dan di taman saya masih lihat beberapa remaja yang sedang membawa motor beramai-ramai, tak pakai helmet, tak pakai mask. So this is all something that we need to worry. And what are the parents doing? Jangan benarkan anak keluar sama sekali lah. Okay. Jom kita masuk ke video hari ini. Kita masuk ke pembelajaran hari ini. I'll reduce the video size. There you go. Okay. So we are going to learn about countable nouns, uncountable nouns, and how we're going to express quantity when it comes to nouns. Quantity ni maksudnya bahasa Melayu pun ada kan perkataan quantity, banyak ke, sikit ke, satu ke, semua ni lah. Okay. So ini adalah sedikit ulang kaji daripada video saya yang sebelum ini. Untuk kepada yang tak sempat nak menonton, tidak apa, kita boleh menonton yang ini. First, kita belajar apakah itu countable nouns. Okay, countable nouns merupakan benda yang boleh dikira dan mudah untuk dikenal pasti. So ingatlah, sesuatu yang boleh dikira dan mudah untuk dikenal pasti. Okay, contohnya, one table. Okay, boleh dikira satu meja dan mudah dikenal pasti. Meja, senang saja kita nak tengok. Okay, two tables. Boleh dikira meja, satu meja, dua meja, one table, two tables, and mudah dikenal pasti. Ini meja, mudah dikenal pasti. Okey, cuma bezanya table di sini dieja sebagai tables di sini disebabkan oleh plural kan, two. Bila jadi plural dua, kita tambah s. Next, example, one truck, satu lori besar ni, two trucks. Kalau jadi plural, kita tambah S. Next, one knife, satu pisau. Kalau dua macam mana? Ingat tak? Atau lebih, plural. Knife saya sudah ajar. If you want to spell as plural in plural form, FE harus dikeluarkan dan digantikan dengan VE. Macam nak buat S? Macam ni, S. Okay. So, a few knives. A few, beberapa. Buang FE, tukar dengan VES. Okay. A child, seorang kanak-kanak. Okay. Cuma kalau nak plural untuk child, ingatlah, tak perlu tambah S. Childs, tak wujud. Kita eja macam mana? Children. Kalau banyak, many children. One, a few, dengan many ni yang kita panggil sebagai expression of quantity. Dua, beberapa, banyak. So, ejaan juga bergantung kepada quantity lah kan. Okay, kita sambung. Apabila nouns berada dalam keadaan singular, maksudnya satu, penggunaannya mestilah selepas a ataupun n. Contohnya, Siti has a cat. Ini bukan cat, ini cat woman. Kalau Siti ada seekor kucing, kita boleh guna ayat Siti has a cat. Ayat seperti ini tidak dibenarkan. Siti has cat. Sebab kalau kita merujuk kepada seekor kucing, kita kena guna perkataan seekor, iaitu a.
Siti has a cat juga tidak dibenarkan kerana a ni merujuk kepada satu dan kita tidak boleh tambah s apabila ada a. Clear? Let's move on. Apabila nouns berada dalam keadaan plural pula, iaitu 2, 3, 4 dan ke atas, satu singular, 2 ke atas ialah plural, penggunaannya tidak boleh bersamaan dengan a dengan n ni tak boleh guna sebab a, n ni merujuk kepada satu. Jadi kalau plural, kita tak boleh guna a dan n. Tapi harus mempunyai petunjuk kuantiti yang sesuai. Okey, apa itu petunjuk kuantiti? Kita tengok contoh. Okey, Batman has many cars. Many ialah petunjuk kuantiti. Apabila dia many, memang kita tak guna a atau n, kita gunakan cars. Many cars. A dengan n ni diganti oleh many. Satu, banyak. Satu ialah a, kalau banyak ialah many. Okay, next. Batman has 2 cars. Pun boleh. Itu juga ialah petunjuk kuantiti. Cars maksudnya banyak kereta. Lebih dari satu kita eja dengan S. Batman has a cars ialah ayat yang salah sebab a tak perlu guna S. Batman has cars pun ayat yang salah sebab kalau banyak kita kena cakap many. Clear? Next. Uncountable nouns merupakan benda yang tidak boleh dikira. Sekarang hari ini kelas kita agak panjang untuk membincangkan uncountable nouns. Sebab yang ni yang orang selalu silap dan kurang faham. So saya akan cuba memberikan nota yang cukup baik untuk kita terus jadi master dalam uncountable nouns ini. Ya. Ia tidak boleh dikira sebab nama pun dah tahu dah. Uncountable. Tidak boleh dikira. Alright? So, dia akan jadi pelik jika kita kira menggunakan kaedah biasa. Perkataan-perkataan uncountable noun ni kalau kita kira menggunakan kaedah biasa, dia akan rasa pelik. Contohnya, air, water. Water ialah uncountable nouns kan? Tak boleh kira. Tapi kalau kita kira menggunakan kaedah biasa, 1 water, 2 water, 3 water, memang tak wujud kiraan begini. Give me 3 water. Mana ada kan? So dia akan rasa pelik. So memang uncountable noun tak boleh kira begini. So contoh lain, 1 oil, 2 oil, 3 oil. Mana ada kiraan begini kan? Tak boleh guna kiraan begini. Dia rasa pelik. Memang salah. Jadi ia memerlukan bantuan perkataan lain seperti petunjuk kuantiti. Petunjuk kuantiti ialah satu yang menunjukkan dia banyak ke sikit ke. Macam tu Okey, contohnya. 1 bottle of water. 1 bottle ni menunjukkan satu kuantiti, satu botol. Macam ni satu botol. Kalau 2, kita lihatlah 1 bottle. Kalau 2 dia jadi 2 bottles. Sebab botol, kalau lebih dari satu, boleh dieja dengan penambahan S untuk kelihatan sebagai plural. Tapi water, walaupun satu botol ataupun 2 botol, water tetap water. Kita tak eja dengan penambahan S. Okay, so 1 bottle, 2 bottles, 3 bottles. Kalau water, 1 bottle of water, masih water. 2 bottles of water, masih water. 3 bottles of water, masih water. Another example for you. 1 cup of oil, 2 cups of oil, 3 cups of oil. Oil tetap dieja sebagai oil, tapi cup bila jadi lebih dari satu, ejaan dia jadi cups. Clear? Next. Tidak kira sama ada banyak ataupun sedikit, apabila uncountable nouns digunakan, kita harus menggunakan hukum ayat singular. Maksudnya, kita gunakan uncountable nouns ni sebagai singular saja. Okay? Tidak boleh ditambah S untuk dipluralkan. Atau perkataan dipluralkan ni memang tak wujud, tapi kita faham apa itu plural kan. Kita tak boleh kalau nak tunjuk banyak, kita tak boleh tambah S. Banyak ataupun sikit, ejaan untuk uncountable noun tidak ada perubahan dengan penambahan imbuhan S ini. Jom kita lihat beberapa contoh. Tony Fernandez drank 2 glasses of milk. 2, plural kan? Jadi glasses kita tambah S. Tapi susu yang dia minum tu, 1 gelas ke, banyak gelas ke, masih dieja dengan MILK saja. Kita tak tambah S jadi milks. Itu adalah ayat yang silap. 2 glasses of milks begini ialah salah. So 1 atau 2 atau 1000 atau 1,000,000 ejaan milk akan tetap
milk. Tapi glass boleh jadi glasses. Ini kata nama yang boleh kira. Ini kata nama yang tak boleh kira. Glass is countable. So when you say two, you can spell with S, glasses. But milk is uncountable. So when you have a lot of milk, you still spell without an additional S. Next example, oxygen is essential to human life. Oxygen, gas yang kita menghidup, banyak di dunia ni. It's a lot. Tapi sekarang setengah negara disebabkan wabak COVID mengalami kekurangan gas oksigen dalam hospital. Okey, so banyak ke sikit ke oksigen dikira sebagai oksigen saja. Oksigens memang tak boleh. Okey, oksigen saja. Tapi saya guna is di sini. Walaupun banyak saya tak guna are sebab dia guna hukum ayat singular. Jadi apa-apa yang uncountable noun dalam ayat kita akan tulis sebagai singular. Jadi is lebih sesuai digunakan berbanding dengan are. So oxygen is essential to human life. Apakah maksud perkataan essential? Essential bermaksud penting. Keperluan yang penting. Oxygen is essential to human life. Next example, oxygen are essential ialah salah walaupun banyak are tidak dibenarkan. Is saja sebab kita menggunakan hukum ayat singular untuk uncountable nouns. Oxygen is essential pun salah sebab banyak oksigen pun seperti milk. Milk tak boleh jadi milks. Oxygen tak boleh jadi oxygens. Why? Because uncountable noun cannot be changed spelling when it comes to a lot or very much or huge quantity, but you still cannot change the spelling of uncountable nouns. Next. Untuk memudahkan pelajar memilih uncountable noun, sila rujuk pada kumpulan-kumpulan di bawah. Okey, ini adalah something new for you because sebelum ni yang saya ajar, saya pergi laju sebab I've already taught this to you last class. But now we are going to go further into uncountable nouns. So to make it easy for you to identify uncountable nouns, I have categorized them into a few simple groups. Okay, let's look at the first group, benda, things, all right? So jewelry, barang kemas. If you're wearing earrings or a nose stud or a chain or bracelet or anklet or whatever, we call them as jewelry. Semua ini dikenali sebagai jewelry. Kalau kamu kata ring, one gold ring. Kalau two, dia boleh jadi rings. Tapi jewelry, satu ataupun banyak, tetap dieja dengan perkataan jewelry juga. Okey, sebab ia adalah diklasifikasikan sebagai uncountable noun. Luggage, ini luggage. Bag yang kita bawa untuk percutian dan sebagainya. Okey, luggage ini kita kira sebagai, walaupun banyak, tapi kita categorize luggage ini semua sebagai satu. Okey, walaupun dalam tu ada banyak pakaian, macam-macam ada. Tapi when you say luggage, kita categorize sebagai satu uncountable noun. Equipment, alat-alat. So dia boleh jadi alat peralatan sukan, peralatan untuk berenang ke, peralatan buku-buku. Macam sekarang saya guna laptop, mouse, web camera, ini semua adalah equipment saya. So alat-alat. Bila saya kata satu persatu, contohnya laptop. Kalau jadi banyak, saya boleh sebut laptops. Kalau handphone, kalau banyak boleh jadi handphones. Tapi kalau saya klasifikasikan dalam kumpulan sebagai equipment, satu ke banyak ke, ejaan dia tetap equipment. Because it's an uncountable noun. Food, makanan. Banyak pinggan di atas meja, pelbagai makanan. Tapi kita masih call sebagai food. Semua itu ialah food. Furniture, perabot, kerusi ke, meja ke, televisyen ke, televisyen bukan perabot, sorry, kerusi, meja, katil, almari, ini semua ialah dikenali sebagai furniture. Kalau saya nak kira satu persatu, dining table satu, dining tables lebih dari satu, yang tu boleh. Tapi bila saya categorize them bawah kumpulan furniture, dia akan dikira sebagai uncountable noun, jadi furnitures tak wujud. Uncountable noun tak boleh tambah s. Kecuali special case, tapi ini tak boleh. Okey, kumpulan kedua ialah kumpulan-kumpulan kata nama
yang bawah kategori cecair. Water, coffee, milk, oil, blood. Air, kopi, susu, minyak, darah. Semua ini dalam kategori cecair, jadi kita klasifikasikan sebagai uncountable noun. Banyak ke sikit ke, ejaan tetap macam ni. Alright? Next kategori. Benda yang padu. Padu tu something yang mampat dia punya kandungan tu. Dia punya material tu. Contohnya ais. Okay? Ais ni air yang telah dibekukan, so menyebabkan semua jadi mampat dan padu, menjadi ais kan. Kalau ice cube, boleh kira. 1 ice cube, 2 ice cubes. Boleh je. Di sini ada 3 ice cubes. Boleh kira. Tapi ais saja, iaitu nama material tersebut, nama benda tersebut. Tak boleh nak kira. So ice is uncountable noun. Kalau banyak ais, kita tak kata ices. Tak wujud, ais saja. Bread. Bread, kalau sebuku roti, boleh kira. A loaf of bread. A slice of bread. Kalau 2 potongan, 2 slices of bread. Bread tetap dieja sebagai bread. Sebab kita anggap material bread tu tak boleh kira. Sebab tu dia ialah uncountable noun. Jadi bread are good for you, salah. Bread is good for you, baru boleh. Is, sebab hukum singular. Any uncountable noun, when we write them in sentences, we use them as singular nouns. Butter, butter, margarine, butter, mentega, sorry boss, mentega. Butter, you want to spread some butter on your bread, banyakkah sikitkah, tetap dieja sebagai butter. Next, cheese. Pun sama juga macam butter kan, dia punya kandungan material tu sudah jadi padu and kita panggil dia sebagai cheese. Banyak ke sikit ke, cheese lah juga ejaan dia. Perkataan cheese tidak boleh dieja dengan s menjadi cheeses, tak wujud. So cheese is uncountable. Ingat semua ni sebab lepas ni saya akan bagi link latihan dan dalam latihan itu ada soalan-soalan ini ya. So you have to watch carefully to differentiate between countable and uncountable nouns. Ini uncountable. Ice, bread, butter, cheese, and paper. Ramai tak tahu, paper juga ialah uncountable. So I'm going to show you a piece of paper. Okay, this is a piece of paper. Okay, but bila saya kira sebagai a piece, saya boleh kira 1 piece of paper, 2 pieces, 3 pieces kan. Tapi just as a paper, benda ni padu. Dia punya permukaan, material dia, okay, it's uncountable. So paper is uncountable. So paper is expensive. Contohnya, kita tak boleh kata paper are expensive. Ayat tu salah. Kenapa saya guna paper is? Sebab uncountable noun dikira sebagai singular. So paper is expensive. Okay, next. Kategori seterusnya ialah gas. Gas, udara yang ada dekat udara. Steam, uap air. Air, udara. Smoke, asap. Pollution, pollution ialah macam yang dikeluarkan oleh, untuk sekarang saya nak cakap pasal gas lah kan, so it's air pollution. So apa-apa gas beracun ke apa ke yang keluar dari factory, exhaust kereta, pada kompresor aircon ke apa ke, semua jenis pencemaran yang berasaskan gas, pollution. Pollution is uncountable. The word pollution is uncountable. Oxygen, tadi saya dah guna contoh oxygen. Oxygen is uncountable. So semua jenis gas is uncountable. Okay? Halus, sesuatu yang halus. Seperti nasi, rice. Chalk, kapur yang cikgu kamu guna. Dirt, kekotoran. Flour atau flour sebutannya. Tepung. Dust, habuk. Dirt, ini ialah kekotoran yang boleh menyebabkan dia lekat dalam baju yang nanti baju jadi warna koko, coklat, brown. That's dirt. Dust, kita tahu kan habuk yang kecil-kecil itu akan berterbangan, kena lap. So semua ini ialah uncountable nouns. Okey, kumpulan seterusnya ialah bahasa. Malay, English, Chinese, Tamil, Spanish, apa bahasa pun. They are not countable. They are uncountable. So Malay language is important
in our country. Macam tu. Malay language is our national language. Sebab kita kira sebagai satu. Uncountable. Tapi tak boleh kira juga. Kita tak boleh kata one Malay, two Malay, three Malay. Untuk bahasa, one English, two English, three English, one Tamil, two Tamil, one Chinese, two Chinese. Tak boleh. Kalau kita merujuk kepada Malay, English, Chinese as a language, it is uncountable. Okay? Next. Abstract ni satu yang kita tak nampak. Dia ada kata nama dia, tapi kita tak nampak dia sebab dia tak ada bentuk. Something that is tak nyata. Okay? Beauty, kecantikan. You can say that someone is beautiful. Her beauty is so stunning, kan? Tapi can you show me the beauty? How to show beauty? Tak nampak, kan? It's something that's in someone, beauty, kan? Advice. I'm giving you some advice contohnya. But can you show the advice? Tak nampak. Energy. It could be in you, but you can't see. Work. I have a lot of work to do. Show me your work. Dan tunjuk apa kerja saya kena buat. Tak nampak lah, kan? Intelligence. Kalau ada pelajar yang pandai sedang menonton sekarang, you must be having high intelligence in you. But you can't show the intelligence, kan? It's just in you. Okay, next. Pendidikan seperti subjek. Tadi bahasa, ini subjek. English, mathematics, history, engineering, chemistry. Subjek-subjek yang kita belajar, pendidikan, is considered as uncountable nouns. Okay? Sukan. Football, chess, hockey, tennis, badminton. Ini semua adalah sukan yang kita main selalu, yang famous di Malaysia. Cuma, this in English are categorized under uncountable nouns. Activity seperti swimming, traveling, driving, studying, walking. Semua aktiviti ni, nama kepada aktiviti macam saya nak pergi jalan-jalan. I want to go walking at the park. Macam tu. I love swimming. Macam tu. So, nama-nama aktiviti ini juga dikenali sebagai uncountable noun. Walaupun banyak kali kita buat, contohnya saya selalu pergi swimming, tapi saya nak bagi tahu semua swimming ni bagus untuk kita. Ayatnya ialah swimming is a healthy activity. Swimming salah. Swimming is a healthy activity. Kenapa is? Kita sudah tahu. Sebab uncountable noun kita guna sebagai singular. And last category of the day, fenomena, satu kejadian seperti weather, cuaca, lightning, petir, rain, hujan, wind, tiupan angin, heat, kepanasan. Semua ini adalah kejadian-kejadian yang kita juga tak boleh kira. So we consider them as uncountable nouns. Baru-baru ni panas di Malaysia sangat panas. Contohlah sekarang sebenarnya musim hujan. Katakan kita nak cakap musim panas, sangat panas. The heat in our country is terrible. Is sebab uncountable kita ambil sebagai singular. Okay, so I've given you so much of example for you to understand how do we use uncountable nouns in sentences and what are the uncountable nouns. So dengan 11 kategori ni saya rasa pelajar takkan ada isu dah lepas ni untuk mengenal pasti apakah countable dan apakah uncountable, dan nanti saya bagi latihan, pastikan boleh skor semua betul. Okay. Next ialah saya nak ajar tentang petunjuk bilangan. Okay. Petunjuk bilangan dalam English, I just want to show you as I'm going to express quantity. So quantity bilangan ni boleh jadi sikit, boleh jadi banyak, boleh jadi satu, boleh jadi kosong. Semuanya ialah quantity, kan? Okay, let's learn further. Okay, so berikut merupakan petunjuk bilangan bagi countable nouns yang singular. Ingatlah, countable boleh kira, singular maksudnya satu. Yang boleh kira tapi satu, iaitu one, kan? Kalau one, saya boleh guna contoh orange. Saya guna contoh orange untuk hari ini. One orange. Satu orange. Kalau saya eja one oranges, ayat tu ialah salah. Sebab one menunjukkan bilangan satu. Each maksudnya apa? Setiap. Setiap. Each orange.
Walaupun ada banyak orange, apabila kita sebut sebagai each, kita akan automatik terima dia sebagai satu. Setiap. Se dalam bahasa Melayu bermaksud apa? Satu kan? Okey. Each orange. Each oranges, walaupun banyak, ialah salah. Sebab bila kita guna perkataan each, dia punya kuantiti terus menjadi setiap satu. Every sama juga. Kategori adik-beradik dengan is juga. Every orange. Setiap orange juga. Every oranges, salah. Each dengan every ni adik-beradik. Tapi ada sedikit perbezaan, nanti dalam kelas lain saya akan ajar perbezaan each dengan every. Untuk sekarang, 90% sama setiap. Maksud kuantitinya ialah setiap satu. So walaupun ramai pelajar saya boleh kata every of my students ayat tu salah sebab tak boleh kan. Every of my students is handsome and beautiful, is brilliant, macam tu. So every apa is, each apa is juga. Kenapa guna is? Sebab kuantitinya ialah satu. Okey. So berikut merupakan petunjuk bilangan countable juga tapi plural. Tadi kita tengok singular, sekarang kita tengok plural tapi yang boleh kira juga. Two. Tadi one, sekarang two. Two oranges. Okey. Oranges ada S dah sekarang sebab dia two. Okey. Perkataan both kita pernah guna. Both tu maksudnya kedua-dua. Both oranges. Both oranges. Kenapa ada ES? Sebab dua-dua. A couple of oranges. Beberapa oranges. Mungkin dua. Couple of oranges. Okay? A few. Beberapa juga. A few oranges. Semua ni ada ES. S di belakang. Sebab they are plural. To both, a couple of, a few. Semua ni untuk plural tapi countable noun. Okay? Boleh kira tapi plural. Clear? Next. Several. Beberapa juga. Several oranges. Beberapa orange. Beberapa orange. Several oranges. Cuma ingatlah, several ni kita guna untuk countable noun yang lebih dari satu. Boleh kira baru boleh guna several. Many. Banyak. Boleh kira. Many oranges. Banyak orange yang boleh kira. So countable nouns dan plural. Orange ini countable nouns. Dan kita nak kata oranges, dia jadi banyak. So, many. So, two, dua, both dua, a couple of, beberapa, mungkin dua juga, a few, dua dan ke atas, a few beberapa, several pun beberapa, many banyak. Ini maksud dia. Okay? A number of, sebilangan besar, sebilangan kecil, a number, sebilangan. Lebih dari satu lah kan sebilangan. So, a number of oranges juga. Sebilangan oranges. Plural, sebab a number of ni tak mungkin satu. Mesti lebih dari satu. Now, berikut merupakan petunjuk bilangan bagi uncountable noun. Sebelum ni saya tunjukkan petunjuk bilangan bagi yang countable. Sekarang kita tengok yang tak boleh kira. Macam mana nak tunjuk bilangan dia? A little, sedikit. A little rice, sedikit nasi. A little rices, salah. Walaupun sedikit ni lebih dari satu. Tapi rice ialah uncountable, jadi kita tak boleh guna S. Kan? Baru je saya ajar. Let's move on. Much. Much ni boleh jadi very much. Banyak. Macam many untuk boleh kira. Much untuk yang tidak boleh kira. Much chalk. Chalk. Saya dah bagi tahu tadi, chalk tu yang tak boleh kira. Jadi kita boleh guna much. Kalau saya guna perkataan many chalk, itu salah. Okay? Many atau many chalks pun tak boleh. Much chalks pun tak boleh. Chalk ni memang tak boleh jadi chalks. Kenapa tak boleh tambah S? Sebab chalk dikira sebagai uncountable noun. Sebab kita tengok dia punya material tu ialah chalk. Faham tak? Okay. A great deal of maksudnya banyak. A great deal of oil. A great deal of oils, salah. Banyak minyak. Oil tetap dieja sebagai oil, walaupun banyak. Jadi oils ni memang salah. Okay, clear? Now, berikut merupakan petunjuk bilangan bagi countable nouns dan uncountable nouns. Tadi kita belajar yang
countable saja. Lepas tu kita belajar yang uncountable saja. Sekarang kita akan belajar yang sesuai untuk digunakan kedua-duanya. All apples. Semua apple. All, semua. All rice pun boleh. Jadi all boleh guna untuk apple yang countable dan rice yang tak countable, uncountable. So all ni boleh guna untuk dua-dua. Next, some. Some apples, some rice. Sama. Some boleh guna untuk apples yang countable dan rice yang uncountable. Dua-dua boleh guna some. Any apples, any rice, dua-dua pun boleh guna. Untuk countable pun boleh, uncountable pun boleh. Okay, boleh guna any. Faham? Next, most. Most, kebanyakan. Most apples, most rice. Dua-dua boleh guna. Plenty of, banyak juga. Plenty of apples, plenty of rice. Dua-dua boleh guna. A lot of, banyak juga. A lot of apples, a lot of rice. Banyak, boleh guna untuk dua-dua. Okay, jadi hari ini kita belajar tentang countable nouns dan uncountable nouns. Kemudian kita belajar tentang apa perkataan yang boleh menunjukkan quantity of the countable and uncountable nouns. Dan minggu depan pula saya akan explain dengan lebih terperinci berkenaan perkataan yang menunjukkan quantity ini. Yang mana sebenarnya boleh guna untuk countable, yang mana boleh guna untuk uncountable, yang mana boleh guna untuk dua-duanya. Hari ini saya dah bagi tahu, minggu depan mungkin saya buat jadual yang kita senang faham dan kita cuba untuk bandingkan dan kita cuba untuk hafal bersama-sama dan kemudian kita akan buat latihan bagi kita jadi master. Okey. So hari ini saya akan masukkan dalam link, dalam komen, dalam ruangan komen ataupun link latihan dari aplikasi Quizizz untuk kamu cuba dan test pemahaman kamu. Kalau kamu boleh skor semua betul atau hampir semua betul, that means you are already clear. You are following me well. Kalau banyak salah, nasihat saya ialah tonton balik video saya ini dan try sekali lagi. Okay? Sampai boleh dapat majoriti betul. Okay? Sebab Rome was not built in a day. Ini adalah proverb of the week yang saya nak ajar satu peribahasa hari ini. Kenapa saya minta pelajar buat latihan? Kenapa saya minta pelajar buat latihan berkali-kali sampai boleh semua betul? Sebabnya ialah Rome was not built in a day. What is the meaning of this proverb? Rome is a huge Roman Empire, kan? Something yang besar and something that is huge and strong and well known. Hebatlah, hebat. Rome is hebat. Tapi untuk membina Rome, adakah mereka boleh bina dalam sehari? Tak boleh. Mesti memakan masa yang lama untuk bina. So maksud peribahasa ini ialah hard work, consistent hard work will lead to success. Slowly but surely. Usaha tangga kejayaan. Hari ini kita usaha, esok terus nak berjaya tu mustahil. Kita kena berusaha secara berterusan, secara berperingkat untuk satu jangka masa yang panjang untuk berjaya. Okey? Cuba kita bayangkan, kalau saya ambil biji benih dan tanam ke dalam tanah, siram dia. Esok terus sudah ada pokok berbuah ke? Belum. You need to wait for a very long time. But dalam proses menunggu tu tak boleh duduk di rumah je. Kena siram dia setiap hari, kena masukkan baja setiap hari. Kalau dah ada serangga makan dia, kita kena gunakan pembunuh serangga, pesticide. And one fine day, your tree is going to give you fruits. But for you to get the fruits, you need to wait and you need to work hard and you must be consistent. Usaha yang rajin dan berterusan. Okay? So walaupun sekarang sekolah tak ada bersemuka dan tuition pun tak ada bersemuka, a lot of people are studying from home. How strong is your desire to be successful? Okay, think about it. You have to make sure you are consistent in your pursuit to acquire knowledge. Knowledge is power. All the best, and I hope that this class
has given you some good knowledge that you can use to improve your speaking skills and also your writing skills. Until I see you again in my next video, this is Coach Shubhas. Take care and have a great, safe weekend ahead. Bye.